Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas bermula surah yang ke-28, juzuk yang ke-20. Juzuk yang ke-20, surah yang ke-28. InsyaAllah kita sambung pengajian kita hari ini pada ayat yang ke-14. Ayat 14 sehingga ayat 17. Para pelajar sekalian, Alhamdulillah kita telah pun dalam episod yang lepas kita belajar, kita dengar Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, yang maha berkuasa menceritakan kepada kita detik-detik kelahiran Nabi Musa AS yang cukup mencemaskan dan suasana yang agak mendebarkan. Kata orang kecut perut kita dengar bagaimana seorang ibu terpaksa meletakkan anaknya dalam tabut, dalam raga ataupun dalam kotak, dilepaskan dalam sungai Nil yang begitu besar. Bukan tali air kecil. Semata-mata tawakal kepada Allah Azza wa Jalla untuk menyelamatkan seorang anak, seorang bayi yang telah diilhamkan oleh Allah kepada ibunya. Bayi ini selamat dan akan membesar, bahkan akan dilantik menjadi Rasul. Maka dengan penuh tawakal, penuh keyakinan, seorang ibu melepaskan seorang anak. Dalam faedah ataupun tadabbur kita, dapat kita fahami bahawa ibu akan melakukan apa saja demi untuk menyelamatkan anaknya. Kalau anak lapar, dia sanggup tak makan, asalkan anak dia makan. Apa sajalah, anak nak belajar tak ada duit, dia sanggup menggadaikan barang-barang kemah dia atau jual. Ayah sanggup jual lembu, jual kambing, apa saja yang mereka miliki untuk seorang anak. Maka sangat besar pengorbanan ini, dan kita berada pada saat ini hendaklah banyak berdoa kepada ibu bapa kita yang telah mati, yang kini berada dalam kubur. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, curahkanlah ke atas ruh, ke dalam kubur dua ibu bapa kami rahmatmu ya Rabb, sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya kepada kami sewaktu sebelum dilahirkan sampailah mereka mati. Itulah doa kita sentiasa, anak-anak, kepada ibu bapa yang telah mencurahkan jasa baktinya kepada kita sebelum kita diminta oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencurahkan jasa bakti kita kepada mereka, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Dua-duanya ada cara yang tersendiri. Yang penting anak-anak khidmatlah kepada ibu bapa yang masih hidup secara hidup, yang sudah meninggal cara dia meninggal. Baik,
dalam episod kita ini, Nabi Musa sudah besar. Uslub Quran bukan kita cerita. Dia tak cerita Nabi Musa membesar setelah duduk dalam istana Fir'aun berapa tahun umur dia, baru mak dia serah kepada Asia untuk jaganya sepenuh di istana. Tidak ada dalam riwayat. Allah Ta'ala tak sebut. Tapi Allah Ta'ala sebut terus kepada ayat 14. Daripada ayat 13, faradadnahu ila umhi kay taqarra ainuha. Mari ayat kita ini, walamma balagha ashuddahu. Baik. Para jemaah sekalian, sebelum kita pergi kepada huraian, kita baca dulu ayat yang kita nak huraikan pada kali ini. Mudah-mudahan ada keberkatannya majlis kita ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah masing-masing, baca ayat. Kalau boleh, biarlah rumah kita pagi-pagi bunyi Al-Quran dibaca. Al-Quran yutla. Al-Quran dibaca di rumah kita setiap hari, setiap masa. Semoga Allah Ta'ala turunkan rahmat. Rumah kita menjadi tadahan rahmat Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat 14 bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman, muka surat 826. 826. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Baik para pelajar sekalian, kita balik kepada penjelasan ayat kita, ayat yang ke-14. Walamma balagha ashuddahu wastawa, dan tatkala Musa sampai ke mereka umur yang cukup, kekuatannya yang sempurna. Tengok para pelajar sekalian, apabila Musa sudah sampai peringkat pemuda, orang panggil muda lah umur dia, muntaha syiddatihi wa quwwatihi wa tanaha syababuhu, pemuda. Mana pemuda ni orang panggil orang kuat lah kan, orang kuat. Darah pun darah sudah panas. Waqtamala khalquhu wastahkama, akhlak dia pun orang panggil cukup matang lah. Sudah sampai umur pemuda yang sudah matang. Apa jadi? Itu makna wastawa. Atainahu hukman wa ilma, kami berikan kepadanya hukman, kebijaksanaan, wa ilma, serta ilmu pengetahuan. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
Orang nak jadi orang baik, Allah SWT akan balas kepada dia dengan kebaikan. Baik. Hukman di sini, apa yang dimaksudkan dengan mana hukman ai kebijaksanaan? Coba tuan-tuan tengok. Dalam tafsir mengatakan, qala al-Imam al-Mawardi dalam tafsir dia An-Nukat wal Uyun, dia kata fil hukmi arba'atu aqawil. Atainahu hukma. Hukma tu maksud dia ada 4 huraian para ulama. Dia kata yang pertama al-aqlu, sempurna dah akal dia. Yang kedua an-nubuwah, kenabian. Di sini belum sampai masa lagi. Semua ada disebut oleh para ulama. Yang ketiga al-quwwah, kekuatan body. Yang keempat al-fiqhu, iaitulah kefahaman, fiqh. Jadi kalau nak kata nabi belum lagi. Bila nanti jadi rasul, bila dia balik daripada Madian nanti, bawa isteri dia ke mana? Ke Tursena. Maknanya di sini al-fahmu fid din, kepahaman dalam agama, ada yang mengatakan al-hukmah bermakna al-hikmah, kebijaksanaan. Seperti dalam terjemahan tafsir kita ni. Maka dia kata ita'ahul hukma wal ilma kana qabla an-nubuwah. Maknanya dapat hikmah dan ilmu itu sebelum dilantik jadi nabi. Belum nabi lagi ni. Maknanya dia masih muda. Sebab kalau nabi dia tak buat dah seperti yang dia buat tu. Dia ada wahyu, ni belum lagi ni. Wa ilman qabla an-nubuwah. Maknanya dia dapat hikmah dan ilmu sebelum nabi, sebelum dilantik jadi nabi. Biasanya dalam bahasa kitab sirah dipanggil tamhidan, sebagai suatu persiapan mental dan fizikal sebagai seorang nabi. Sebab nabi ni dia tak ada yang cacat. Ada nabi buta, tak ada. Ada nabi tempang, tidak ada. Kalau tidak, banyak pula kerenahnya dibuat oleh puak dia. Buat lantik orang huduh lah, orang macam-macam. Jadi sempurna sudah pemikiran dia. Itu ayat yang pertama kita. Allah kata demikianlah kami balas orang yang muhsinin, orang yang baik-baik, melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita pun nak faham macam mana. Nabi Musa membesar dalam istana Fir'aun. Ia mengaku jadi Tuhan. Namun begitu, sebelum dia dapat wahyu, dia dapat ilham daripada Allah supaya melakukan perkara-perkara yang baik. Jangan menyembah berhala, jangan duk sembah Fir'aun dan sebagainya. Maka itu penjagaan daripada Allah Azza wa Jalla. Biasanya Nabi-Nabi ni Allah jaga dia daripada kecil lagi. Dia tak akan buat benda-benda yang melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla dan seumpamanya. Pelik kan Nabi Musa ni? Daripada nak lahir lagi sudah pelik. Dia dilahirkan dalam suasana yang begitu gawat juga pelik. Dan dia membesar juga dalam suasana dalam rumah Fir'aun yang juga memenuhi dengan keajaiban. Mana hayatu Musa hayatun ajibatun. Kehidupan yang cukup ajaib. Baik para pelajar sekalian, Nabi Musa dah besar. Anak Fir'aun, mana ada orang boleh sekat dia. Orang pula katanya wastawa, maknanya tubuh dia pun sasar, bukan kata orang kecil, kerdil, kurus, melidi. Bahasa Kelantan kata kocer. Kocer ni makna orang yang lembek gitulah, gagah. Dia pun berjalan dalam bandar. Biarlah pusing-pusing tengok ayat 15. Kita tengok ayat Allah cerita sendiri. Lebih baik daripada kita duk cari cerita orang lain. Ayat 15. Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Dan masuklah ia ke bandar. Bandar mana tu? Bandar, salah satu daripada bandar di Mesir. Wa dakhala Musa madinatan fi Misra, satu bandar di Mesir.
Tak ada dalam riwayat-riwayat, tapi disebut dalam kitab tafsir. Dia kata bandar itu nama dia Ainu Syamsin. Sekarang ini pun terkenal dengan sebuah universiti di Mesir, nama dia Ainu Syams. Satu tempat nama dia Ain Syams. Katanya Nabi Musa sampai ke situ. Dia pergi berjalan. Ala hini ghaflatin min ahliha, dalam masa penduduknya tidak menyedarinya. Jadi waktu orang tak perasan. Ada setengah penganalisa tafsir mengatakan waktu orang tak perasan ni mungkin waktu qailulah, waktu tengah hari orang tidur, dia duduk berjalan. Ataupun waktu maghrib, orang nak balik ke rumah, dia berjalan. Wallahu alam, tidak ada riwayat yang menyebut, tapi andaian itu disebut oleh penganalisa dalam bidang tafsir. Dia kata, sebab Tuhan kata ala hini ghaflatin, dia masuk waktu orang tak sibuk dah, masuk dalam badan, dia berjalan. Dia jangan tanya dia naik apa, naik kenderaan ke jalan kaki, wallahu alam, tidak ada riwayat yang menyebut, kita pun jangan duk cari sebut. Baik. Bila dia berjalan dalam bandar tadi, tak kiralah Ainun Syam, yang penting Allah kata salah satu daripada bandar di Mesir. فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ, lalu didapatinya di situ, tengok. Dia berjalan-jalan, tiba-tiba dia jumpa dua orang laki-laki sedang berkelahi. Duk balah dua orang ni. Haza min syi'atihi, seorang dari golongannya sendiri, yakni Bani Israel. Wa haza min aduwihi, yang seorang lagi daripada musuhnya, daripada musuhnya, dia panggil puak Qibti. Puak Qibti, puak Fir'aun. Jadi dia ada dua kabilah di Mesir pada waktu itu. Kabilah Qibti, nama dia kabilah Fir'aun. Kabilah Bani Israel itu kabilah keturunan Nabi Musa alaihissalam. Karena itu kita jangan duk nama Qibti pada anak kita. Ni ada kita ni, dia telah terpengaruh dengan Sayyidah Maryah. Maryah Al-Qibtiyah yang dihadiah oleh Muqawqis Raja Mesir kepada Nabi SAW. Jadi kita letak anak kita nama Maryah Qibtiyah. La, Maryah tak apa. Qibtiyah itu nama kabilah Fir'aun. Jangan letak nama anak kita Qibtiyah. Terkejut orang Mesir, anti Qibtiyah, muni anak keturunan Fir'aun aja. Kita letak Maria, apa dia? Malaysia, Maria Kelantan tak apa. Baik. Apa jadi tuan-tuan? Dua orang ni sedang berkelahi. Balah. Apa sebab perbalahan? Saya cerita ni lengkap sebenarnya kalau kita baca kitab-kitab yang tafsir yang tidak maksur. Tafsir yang tak ambil daripada hadis-hadis ataupun riwayat-riwayat, maka banyaklah cerita dia. Dalam tafsir Al-Munir contohlah, dia kata dua orang ini berkelahi, masalahnya yang Qibti itu dia kerja chef, tukang masak Fir'aun. Yang dia tengah nak bawa kayu api balik ke istana. Ini tuan tanda ya ni, cerita ni tak ada riwayat, cuma orang panggil nak suruh jadi cerita. Balah ni sebab apa? Maka yang Qibti ni kata, anta bawa kayu ni angkat ke dapur. Si Bani Israel ni tak mau. Itu ya punca berkelahi. Kita kata wallahu alam. Kalau tuan-tuan tanda pun tulis wallahu alam, dari mana maklumat yang jelas tak tahu. Tuhan pun tak cerita. Tuhan kata apa? Dia berkelahi. Berkelahi sabit. Punca kelahi angkat kayu api ke apa? Wallahu alam. Dia jumpa dua orang ini berkelahi, Qibti dengan Israeli. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. Maka orang yang dari golongannya, dari Bani Israel, meminta tolong kepadanya melawan orang yang dari pihak musuhnya. Kita pun tak tahu macam mana
si Bani Israel ni dia boleh cam Musa. Boleh jadi dengan melalui rupa bentuk dia ke macam mana? Sebab Nabi Musa ni rupa dia lain dengan Kibti. Boleh jadi si Bani Israel kata, ini muka orang Bani Israel ni Israeli. Dia pun mungkin tak kenal Musa pun, cuma minta tolong. Minta bantuan, nak lawan ni si Qibti ni, nak bully kita. Ataupun kalau betul lah, dia tu paksa suruh angkat kayu tadi. Wallahu alam, yang penting dia kelahi. Dia minta tolong. Nabi Musa ni orang gedebe, orang tubuh segap, tubuh sasar kata orang. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ يا ربي فَوَكَزَهُ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. Dia ada tanda panjang itu. Baik, فَوَكَزَهُ Musa. فَوَكَزَهُ Musa. Musa pun menumbuknya. Allahu akbar. Wa kaza dengan makna ni. Daraba Musa al-Qibtiyya daraba Musa al-Qibtiyya bi jum'i kafi. Jum'i kafi mana buat gini? Qabdati yadihi. Bam bagi. Niat kata tampar bukan tampar, dia tumbuk. Dia tumbuk. Allahu akbar. Apa jadi? Nabi Musa ni bukan nak matikan kawan tu. Kalau nak mati dia ambil kayu, dia hentam, tapi bam bagi sebiji. Wa kaza dengan makna daraba bi jum'i kaffi. Tumbuk. Faqada alaih. Allahu akbar. Faqada alaih. Lalu menyebabkan orang itu mati. Subhanallah. Ini takdir Allah SWT nak jadi ujian besar kepada Musa. Faqada alaihi fawakazahu faqada. Faqatalah. Qada makna faqatalahu bitilka darbah. Sekali dia domp, kawan tu rebah, mati selalu. Ya Rabbi. Panjang pula episod cerita Nabi Musa ni. Kalau tak mati, taklah teruk sangat. Kita kata kena sebiji, kawan tu pening-pening je. Ni domp, mati. Ya, sudahlah Musa. Jadi mengikut apa analisa kata, istaghasahu, si Bani Israel ni minta tolong dengan Musa, dalil menunjukkan bahawa Musa sudah sampai mablaghan yukhaf minhu, sampai kepada peringkat pemuda yang sudah besar tubuh dia, orang takut dah tengok dia tu. Hei, kawan, bantu aku. Ni dia ni nak bagi selalu. Jadi itu menunjukkan Musa sudah besar. Pemuda, wastawa. Istawa dengan makna pemuda dah. Baik. Musa boleh tengok mati, saudaralah. Apa dia buat dengan mayat ni? Tak ada riwayat. Riwayatnya jelasnya tidak ada. Tetapi riwayat dalam kitab tafsir ada. Dia kata dia pun gali lubang, tanamlah dia ni. Wallahu alam. Allah Taala cerita setakat tu ya. Fawakazahu Musa faqada alaih. Bas. Kerana kalau kita nak selamat, kita beri setakat tu. Mati sudah mati. Nabi Musa pun menyesal. Penyesalan Nabi Musa, qala hadza min amali syaitan. Qala hadza min amali syaitan. Berkata Nabi Musa, pada saat itu Musa berkata, ini adalah dari kerja syaitan. Musa sandar ke syaitan adalah. Ini semua ni kerja syaitan ni. Syaitan nak rusakkan aku. Syaitan nak rusakkan aku. Syaitan nak punah dia.
innahu aduwwum mudillum mubin. Allahu Akbar. Musa kata apa? Sesungguhnya syaitan itu musuh yang menyesatkan, yang nyata angkaranya. Nabi Musa nak menyalahkan syaitan adalah sebab kerja syaitan nak apa? Nak menyusahkan, nak menyesatkan kita. Maka ini dia panggil kerja syaitan. Bolehkah kita buat macam tu? Biasanya ada di kalangan para sahabat, diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar atau lain sahabat, dia kata apa? Bila in kana sawaban fa minallah. Kalau betul apa yang aku cakap ini dari Allah. Kalau tak betul fa minni wa minasyaitan, daripada aku dan juga daripada syaitan. Jadi syaitan yang biasanya disandarkan benda-benda yang buruk-buruk. Kalau benda-benda baik daripada Allah. Kita belajar di sini. Selalu kan kita dengar juga para penceramah kata, tuan-tuan dan puan-puan, yang baik itu dari Allah, yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya dan juga dari syaitan. Semua kalau nak kira, semua takdir itu Allah yang takdirkan. Tapi dari sudut ta'adduban, beradab kita dengan Allah, kita tidak sandarkan kepada Allah benda yang tidak baik. Yang tak baik sandar kepada kita. Kita sandar kepada syaitan. Jadi syaitan yang kacau, syaitan yang kena. Syaitan yang kena. Maka dalam hadis, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan kepada kita penyesalan Nabi Musa alaihissalam. Dalam hadis syafa'ah, para pelajar tanda hadis syafa'ah yang panjang. Hadis ini sahih dalam Bukhari dan Muslim. Sewaktu kita berarak di akhirat esok mencari siapa yang menyelamatkan kita, mula-mula kita pergi kepada Adam. Adam kata tak boleh, aku ada masalah. Nuh tak boleh. Sampai ke Nabi Musa alaihissalam. Fayatuna Musa fayaqulun ya Musa anta Rasulullah faddalakallahu birisalatihi wa bikalamihi ala nas. Musa, Allah Ta'ala beri anugerah kepadamu, banyak kelebihan, dapat jadi rasul, dapat berkata-kata dengan Allah banyak. Isfa'lana ila rabbik, bantulah kami semua ni. Sudah penat kita berarak di mahsyar ini. Tolonglah kita Musa, minta dengan Allah. Musa kata apa? Dengar ni. Fayaqul inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu. Allah Ta'ala murka pada hari ini satu kemurkaan yang dia tidak murka sebelum daripada ini. Allahu Akbar. Walam yaghdab ba'dahu. Tidak juga kemurkaan selepas daripada ini. Apa dia? Wa inni qad qataltu nafsan lam umar biqatliha. Waktu aku muda dulu aku telah bunuh seorang yang aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk membunuhnya. Macam Musa dengan Khidir kan, polah tekuk budak tu lain, itu wahyu daripada Allah. Yang ni tak ada apa-apa, aku tumbuk, fawakazahu maknanya darabahu, tumbuk mati. Jadi aku berdosa. Musa kata nafsi nafsi nafsi, aku nak lepaskan aku, izhabu ila ghairi, pergi cari orang lain. Izhabu ila Isa, pergi cari Isa. Boleh jadi dia boleh bantu. Hadis ini sahih dalam Bukhari dan Muslim. Kata di ulama tafsir, dia kata Musa AS mazala nadiman. Nabi Musa masih lagi terasa penyesalannya sampai ke akhirat. Allahu Akbar. Dan dia bimbang dia akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab apa? Dengan sebab perkara peristiwa yang tersebut. Para jemaah sekalian, Nabi Musa bunuh orang ni bukan dengan sengaja. Dia panggil tersalah. Dan bila orang tersalah, boleh je dimaafkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang menggambarkan Nabi Musa ini tersalah dalam perbuatannya itu, dalam tindakannya itu dia tersalah. Tengok dalam sebuah hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar
Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam hadis ini sahih diriwayat oleh Muslim, wa innama qatala Musa allazi qatala, Nabi Musa bunuh Kibti yang dia bunuh itu min ali Fir'aun khata'an, tersalah. Nabi kata itu perbuatan salah. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Quran, wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal gham wa fatannaka futuna. Wa qatalta nafsan, mu telah bunuh orang, kami selamat kamu daripada dibunuh balik, dan kami uji kamu. Hadis ini dalam Muslim. Baik para pelajar sekalian, Nabi Musa melakukan perbuatan secara tersalah, bukan niat nak membunuh. Patutnya dia tak ungkit lagi lah. Dalam kitab, tuan-tuan baca kitab, nama dia Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul. Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul. Persoalan awal tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana terjemahkan buku ni, tuan-tuan boleh tengok dengan nama 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 41 kelebihan Nabi. Kitab ni ada dalam koleksi Darut Taibah, ada di situ. Al-Imam Izzuddin bin Salam mengatakan bahawa di antara kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah dimaklumkan oleh Allah, Nabi kita ni diampunkan dosa yang lepas, dosa yang kemudian, dengan mana tidak berdosa. Nabi lain tidak dimaklumkan. Sebab itu Nabi Musa masih lagi menaruh kebimbangan ketika diberitahu, ketika diminta supaya beri syafaat. Musa kata tak boleh. Inna rabbi ghadibal yaum. Aku telah melakukan satu perbuatan dulu, waktu muda dulu, pergi tumbuk orang mati. Itu kata Izzuddin menunjukkan bahawa Nabi lain tidak dimaklumkan keampunannya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan dia. Baik para pelajar sekalian, kita jangan berhenti selama satu tempat, cerita masih panjang. Baiklah, Nabi Musa menyesal. Menyesal dengan perbuatannya. Nabi tengok dalam ayat 16, Musa kata apa? Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfaralah. Nabi Musa merayu. Qala Musa, dengan sesalnya, Rabbi, wahai Tuhanku, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Apa dia nanya? Dia pergi bunuh orang yang tidak diperintah oleh Allah agar membunuhnya. Faghfirli fastur zambi, maka berikanlah, ampunkanlah daku, apalah kira jiwanya. Itu bahasa orang lama ni. Bahasa orang lama, tuan-tuan syekh kita ni, apalah jua kiranya ya Rabbi akan dosaku. Ampunkan dosaku. Jadi minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Wala tu'akhizni, jangan ambil tindakan ke atasku ya Rabbi. Innahu huwal ghafurur rahim. Maka Allah Ta'ala menerima taubatnya, lalu mengampunkan dosanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala jua yang amat pengampun lagi amat mengasihani. Tengok nota di bawah, dia kata apa? 1304 nota. Kematian orang itu berlaku dengan tidak sengaja. Nabi tak sengaja. Nabi sebut dalam hadis tadi pun, Nabi Musa qatalahu khata'an. Sebab dia nak tumbuk, tiba-tiba mati. Kita ni jangan tumbuk-tumbuk orang, nanti mati. Sekarang ni banyak kematian secara mengejut. Jangan duk gurau-gurau tak terpasal. Mati. Allahu Akbar. Zaman kita ni bila tengok mati, orang tengok mati kawit ke, mati tak kawit. Kalau mati kawit, Allahul Musta'an. Banyaklah urusannya pula, kan? Kalau mati tak kawit, dia tanya pula setelah divaksin ke tak divaksin. Allahu Akbar. Banyaklah fitnah zaman kita hari ni ya Rabbi. Kan? Baik. Tengok nota di bawah. Nabi Musa
melakukannya dengan tidak sengaja, dan kejadian itu berlaku semasa Musa belum lagi menjadi Nabi. Masa waktu dia muda. Setelah kejadian yang tidak disangka-sangka itu berlaku, Nabi Musa menyesal dan bertaubat, lalu Allah Ta'ala menerima taubatnya. Jadi dalam kitab kita ni, dalam tafsir kita ni, kalimah lalu itu banyak sangat. Kan? Jadi kena hati-hatilah. Pencatat jangan banyak lalu-lalu tu. Nanti orang tanya pula, mau lalu ke mana? Susah kita. Tapi kita boleh apa? Itu gaya bahasa dia, lalu-lalu. Kan? Dalam satu ayat berapa kali lalu? Tak apalah, itu bahasa dia. Baik. Faghafara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Masya-Allah, Allah Taala ampunkan kesalahan Nabi Musa alaihissalam, sudah diampunkan. Baik. Musa berjanji dengan Allah, dia tak mau nakal-nakal lagi. Dia tak mau nakal lagi. Tengok ayat 17. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Ia merayu lagi Nabi Musa. Qala rabbi, Musa kata, wahai Tuhanku, bima an'amta alayya, demi nikmat-nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku. Nikmat Tuhan tu banyaklah. Kita tengok apa nikmat nanti. Demi nikmatmu. Mana penyesalan Nabi Musa buat, aku janji dengan Allah, dengan sebab nikmat yang banyak yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya. Apa nikmat? Tengok tuan-tuan, kata di ulama tafsir, al-in'am, nikmat di sini, al-afu an qatli tilkan nafs. Allah Ta'ala maafkan pembunuhan tadi sebab Musa tersalah. Wal maghfiratu wa adamul mu'aqabah. Allah Ta'ala maafkan, Allah Ta'ala tak ambil tindakan ke atas Musa. Ini salah satu daripada tafsir. Ada juga tafsir yang kedua kata, al-maksud in'am di sini al-ma'rifah. Allah Ta'ala beri ilmu, beri hikmah, beri tauhid kepada dia. Ada juga yang mengatakan al-jah wal-izz wal-mana'ah. Manakala kita kumpul di sini, banyaklah. Sebagaimana ulama, biasanya ulama yang satu-satu tafsir ni ulama dulu, ulama salaf. Kemudian ulama yang mutaakhir yang mengumpul semua maklumat. Asy-Syaukani contohnya, dia kata apa? Maksudnya di sini, daripada apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia, al-hukma wal-ilma. Hikmah, ilmu, keampunan, kekuatan, semua benda itu. Musa kata apa? Dengan sebab engkau dah beri kepada aku segala perkara, ya Rabbi, fa'u'ahiduka, aku janji denganmu ya Allah, falan akuna zahiran lil mujrimin, supaya aku tidak menjadi penyokong kepada golongan yang mujrimin, golongan yang bersalah. Mana aku tak akan beri sokongan aku ni kepada mana-mana orang yang nakal. Mana sebagaimana yang aku sokong semalam Bani Israel itu mengatasi Qibti, sehingga yang menyebabkan apa? Terbunuhnya seorang, ataupun bagi sokong Fir'aun untuk melaksanakan penindasan kepada Bani Israel, bangsaku sendiri, ataupun apa sajalah. Yang penting Nabi Musa buat, aku janji dia tidak akan memberi sokongan, membantu golongan-golongan mujrimin, orang yang jahat, orang yang bersalah, orang-orang apa saja yang tak baik. Jadi ada ulama mengatakan Bani Israel itu kafiron, masih kafir lagi. Sebab itu dia kata kafir lagi Bani Israel itu. Cuma atas dasar dalam ayat Tuhan kata min syi'atihi, daripada kabilah dia, bukan daripada agama dia. Daripada kabilah dia,
Syiah. Syiah ni makna kabilah, penyokong. Itu makna Syiah. Kan ada sekarang ni satu kumpulan, nama dia kumpulan Syiah. Syiah tu jadi kumpulan puak-puak yang menyokong Sayyidina Ali, konon-kononnya lah. Tapi mereka tu melampau dalam perkara yang tersebut. Baiklah para pelajar sekalian, episod kita akan berakhir di sini dulu untuk CD ni. Episod kita pagi ni, bicara kita pada hari ni, apa dia? Nabi Musa besar, sudah mendapat tubuh yang sehat, sasa kata orang, pemikiran juga sudah matang, dia pun berjalan. Nak tengok suasana lah. Dalam suasana orang lain duduk rehat, dia berjalan. Tiba-tiba jumpa dua orang berkelahi, dia diminta tolong. Sebab itulah kita ni para jemaah sekalian, jangan, kalau orang minta tolong, kena tengok dulu nak tolong pun. Jangan orang minta tolong pakai masuk campur lah. Tengok siapa yang betul, siapa salah. Bantuan yang kita nak beri ni setakat mana diperlukan. Kalau setakat meleraikan orang kelahi, cukup setakat tu. Ni tidak kita masuk campur juga lah. Jadi Nabi Musa mengajar kepada kita erti, kalau tengok orang kelahi, damaikan, leraikan. Jangan pergi masuk campur mana-mana pihak, pergi tumbuk orang tu, tumbuk orang ni lah. Tidak boleh. Baik. Apa jadi dengan Musa? Setelah dia tumbuk orang tu, matinya Qibti. Walaupun dalam buku, dalam tafsir tadi, dalam tafsir Munir lah khususnya, dia kata Musa kebumikan orang tu. Dia pakat dengan Israeli tadi. Bahaya ni, mari kita tanam dia orang ni. Tapi berita tu mesti tersebar. Mesti ada orang tengok, walaupun dalam ghaflah, cuma tak ramai orang tengok. Bagaimana dengan suasana Nabi Musa? Sudahlah. Tengok ayat 18, fa asbaha fil madinati khaifan. Musa mula takut lah. Kita bunuh orang, kita jentit telinga orang pun kita bersalah. Ni tumbuk mati. Walaupun sengaja ke tak sengaja, kena bicara dululah apa yang terjadi itu. Baik, bagaimana apa yang jadi kepada Nabi Musa, kita tengok dalam CD akan datang, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, belum habis lagi ni. Itu baru habis kisah, cerita. Yang kita nak kutip pula beberapa faedah, al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah, yang kita boleh ambil dalam dalam ayat tafsir yang kita dah baca ni. Yang pertama, tulis para pelajar, yang pertama, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, fastaghathahu allazi min syi'atihi. Fastaghathahu allazi min syi'atihi. Jadi Nabi Musa kata, alallazi min aduwi, daripada musuh dia. Dalam ayat ini isbatul adawah wal wilayah. Dalam ayat ini mengisbatkan al-wilayah wal adawah, permusuhan dan juga kepatuhan. Dipanggil wala'. Jadi wala' kita ni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran ini, syi'atihi aduwihi. Syiah maknanya kumpulan Bani Israel, dia akan walak kepada Nabi Musa. Musuh dia akan walak kepada Fir'aun. Tanda pelajar, ini dalam masalah dia panggil al-wala wal bara. Wala kita beri kepatuhan, al-bara kita lepaskan diri. Artinya umat Islam mesti meletakkan kepatuhan, kesatuan itu kepada sama-sama umat Islam yang baik-baik lah. Dan mesti kita berlepas diri daripada segala kufar dan juga segala jenis permusuhan. Orang-orang kafir yang menentang Islam, jangan kita dekati. Jangan duk sayang-sayang. Ni kadang-kadang nampaknya kita sayang kepada orang kafir, benci kepada orang Islam. Ini dalam masalah al-wala' wal bara' perlu dimurajaah balik. Jelas kan? Masalah al-wala' wal bara'. Baik, yang kedua, bila Nabi Musa sudah tumbuk Qibti, fawakazahu farafazahu, apa Tuhan sebut tadi? Faqada alaihi. Kemudian fastaghfara. Qala rabbi inni zalamtu faghfirli. 3 kali fa. Fastaghathahu.
faqada alaihi, dan apa dia, faghfirli. Masya-Allah. Ini Al-Quran menarik. Maka Nabi Musa alaihissalam bila dia tumbuk mati, nadim, menyesallah Musa. Nabi Musa menyesal. Bila menyesal, apa dia buat? Dia minta ampun dengan Allah. Faghfirli inni zalamtu nafsi. Ya Allah, aku zalim diri aku, maafkanlah kepadaku. Jadi kata di para ulama, kita sekarang ni bila rasa bersalah, jangan duduk mengamuk sini-sini. Yang pertama sekali, kita kena minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Ya Rabbi, aku dah bersalah. Kata di Imam Qatadah, tanda seorang ulama salafus salih, nama dia Qatadah, ulama tafsir. Dia kata, arafa wallahil makhraja fastaghfara. Nabi Musa mengetahui jalan keluar daripada kemelut yang sedang dihadapinya, iaitulah dengan minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Mana Musa ni tidaklah lalai sangat. Waktu dia tumbuk pun dia tak perasan benda tu akan bawa kepada mati. Nabi Musa, kita tak boleh kata seorang pembunuh lah. Cuba Nabi Musa tersalah membunuh orang. Itu adab kita dengan Nabi. Baik. Kita sekarang ni bila kita bersalah, istighfar banyak-banyak. Kembalilah kepada pintu, kata orang, bersimpuhlah di pintu keampunan Allah Azza wa Jalla. Ya Rabbi, Allahumma ghfirli. Satu. Yang ketiga, kita juga mesti iktiraf, mengakui kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kita kena mengakui. Dalam ni Musa kata apa? Inni zalamtu nafsi. Ya Rabbi, aku telah zalimi diriku sendiri. Faghfirli, ya Allah, ampunkan dosaku. Tanda tuan-tuan, yang ketiga ini fihi fadlul i'tiraf bizunub li'allamil ghuyub. Allahu Akbar. Kelebihan kita mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Selalu bila kita rasa kita berdosa, ya Rabbi, aku tersalah gini, ampunlah dosaku. Mana kita kena mula dengan iktiraf, menyatakan penyesalan, pengakuan, minta ampun. Tengok Nabi Adam AS dalam suratul A'raf ayat 23, qala rabbana zalamna anfusana. Adam kata, ya Rabbi, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, barulah kalau kamu tak ampun ya Rabbi. Nabi Yunus alaihissalam, tuan-tuan tanda dalam suratul Anbiya 87, fanada fil zulumat. Nabi Yunus dalam gelap perut ikan, gelap malam, gelap laut, gelap segala gelap. Dia apa? Minta maaf dengan Allah. Inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalim. Aku zalim. Itu iktiraf. Nabi SAW pernah diminta oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar minta nak baca doa iktiraf dan minta ampun. Tuan-tuan ambil doa ni. InsyaAllah kita ijazahkan berdasarkan pada riwayat hadis ini. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia minta dengan Nabi SAW bacaan yang dia boleh baca untuk minta ampun Allah. Nabi kita ajar. Qul, Nabi kata. Doa ni yad'u bihi fi salatihi. Eloknya kita baca di akhir solat kita. Di akhir solat, kalau kita mampulah. Kan, kalau kita mampu, kita bacalah di akhir solat. Tapi kalau kita tak mampu, kita bacalah di luar solat. Nak kata macam mana? Kan? Kita bukannya hafal banyak-banyak. Daripada tak hafal, banyak baik kita hafal, baik kita baca juga walaupun di luar solat. Kan? Doa ni nak ambil di mana ni? Mesti tuan-tuan akan tanya, ni dalam buku kita ni ada. Dalam buku zikir lepas solat ni, di akhir bacaan, tuan-tuan tengok bacaan yang ke-12, doa. Doa di akhir solat sebelum kita bagi salam. Dia kata, tak ingat Ustaz? Ambil buku ni tak kat depan tu.
Waktu solat sunat bolehlah kita baca. Ini buku zikir pagi petang kita ni. Tuan-tuan tengok doa ni. Bila Nabi Abu Bakar minta, Nabi kita ajar. Nabi kata apa? Ikut semua. Mudah-mudahan kita dapat satu bacaan. Ataupun kita kata ijazah lah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru az-zunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahu akbar. Bahagia tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar minta ijazah doa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ajar Abu Bakar ajar kepada sahabat dia, sahabat ajar kepada tabi'in sampai kepada imam hadis. Hadis ini telah dirakamkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis ini juga sampai kepada kita, kita juga baca. Mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita keampunan. Tengok doa ni menarik. Bacaan dia pun, terjemahan dia, Allahumma, ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman kathira. Aku telah banyak menzalimi diriku. Banyak zalim diriku. Zalim di sini tuan-tuan bukan makna kita pukul tubuh kita belebok macam buat Syiah yang tak betul berjalan tu. Zalim di sini dengan makna kita melakukan dosa dan maksiat. Bila kita buat dosa, bermakna kita telah menzalimi diri sendiri. Allahu akbar. Jadi saya tuan-tuan, jangan kata kita tak berdosa. Jangan kata memang kita berdosa. Dosa kecil atau dosa besar. Na'udzubillah. Dosa besar biasanya dapat dikesan. Tapi dosa kecil banyak sekali. Jadi kita minta ampun. Ini dia panggil i'tiraf. Inni zalamtu nafsi zulman katsir. Ya Allah, aku banyak melakukan dosa, maksiat, deraka kepadamu ya Rabbi. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada siapa yang boleh mengampun dosa aku daripadamu selain padamu ya Allah. Faghfirli. Baru kita minta ampun. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni. Ampunkanlah aku dengan keampunan daripadamu ya Allah, serta rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim. Tuan-tuan baca doa ni, ambil dalam buku kita ni, sudah diijazahkan kepada semua. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita bermunajat begini. Sebab tu saya kata waktu pagi, kalau tuan-tuan mampu bangun pukul 5 pagi, pukul 4:30, bermunajatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Munajat seorang-seorang, tak perlu dengan kumpulan, tak perlu grup-grup. Pasal itulah kita kata waktu itu waktu sahar, waktu istighfar, waktu munajat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan habiskan masa kita dengan benda-benda lain. Ni ramai sangat dah. Satu fenomena baru, minta maaf lah kan. Orang duk keluar ni video iklan munajat di akhir malam dalam Zoom-nya, dalam Google-nya, dalam apa benda alat yang ada hari ni. Macam-macam jenis nak suruh baca selawat Jibril lah. Itu kita kata bacalah buku-buku doa, baca ni, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, bangun baca Quran, bangun bermunajat, bangun bertahajud, minta ampun untuk kita, keluarga kita, ibu bapa kita. Itu waktu yang sangat mustajab doa. InsyaAllah mudah-mudahan kita selamat. Baik, ini Nabi Musa AS mengajar kepada kita i'tiraf. I'tiraf, Nabi Adam i'tiraf, Nabi Yunus i'tiraf, Sayyidina Abu Bakar diajar oleh Nabi i'tiraf. Kita i'tiraflah dosa-dosa kita, terutama sekali dosa-dosa yang sudah lama-lama kan, dosa-dosa yang lama. Satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Aisyah, Nabi kita ajar kepada Aisyah, dia kata, ya Aisyah, innal abda idza i'tarafa bi dhanbihi, mana-mana hamba Allah Ta'ala yang mengakui dosa dia, summa taba, kemudian dia menyesal, dia bertaubat, taballahu alaihi, Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Masya Allah. Hadis ini juga dalam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wa an abiha wa an jami'is sahabah. Taubat. Ana sangat-sangat mengesyorkan bila kita bangun malam ini, itu waktu kita i'tiraf. Ulang balik setiap malam pun dosa lama tak apa, tapi dengan Allah Azza wa Jalla. Suami jauh daripada isteri, isteri jauh daripada suami. Ketika kita nak buat pengakuan, i'tiraf dosa-dosa kita. Jangan siapa dengar aku. Jangan isteri dengar pula kita duk munajat. Ya Rabbi, aku dulu gini. Bini duk dengar sebelum, bahasa Pak Haji ni. Boleh tahan juga orang tua ni.
Mulalah dalam kepala bini tu, ingat kau orang baik, masa dia mari minta aku tak nampak warak je. Kan? Rupa-rupanya berlakon. Lebih dasar lagi kalau suami dengan yang isteri. Ui. Mungkin menyebabkan perceraian. Mungkin. Sebab dia kata isteri dia jahat dulu. Aku tak tahu, aku ingat kau budak salihah. Kata orang gadis sunti pingitan di kampung, rupa-rupanya. Jangan main. Kita hanya iktiraf kita kepada Allah saja, jangan beritahu kepada orang lain. Jangan duk main saja dulu jahiliah. La. Baik, perkara yang keempat yang kita nak ambil dalam kisah ni, kan? Nabi Musa alaihissalam buat aku janji, qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrim. Aku tak akan bantu orang zalim. Ulama tadabbur kata haza wa'dun min Musa. Ini janji daripada Nabi Musa. Dengan sebab Allah Ta'ala beri anugerah kepada dia nikmat yang banyak, Tuhan ampunkan dosa dia. Wallahu alam bagaimana dia tahu, ataupun tindakan yang tidak dapat diambil oleh Firaun ke atas dia, maka dia janji dia tidak akan bantu lagi orang lain. Dia tak akan bantu lagi kejahatan. Tak akan bersekongkol lagi dengan benda-benda yang tak baik. Kita pun bila kita dah Allah Ta'ala buka kepada kita pintu taubat, kita mengiktiraf dosa kita lalu, kita janji dengan Allah, Ya Rabbi, aku tak akan tolong lagi segala bentuk maksiat dan juga kezaliman. Janji dengan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan iktiraf kita, janji kita tadi, maka kita jadi orang baik sampai ke syurga nanti insyaAllah. Baik, yang keenam, yang kelima, walamma balagha ashuddahu wastawa. Apabila Nabi Musa sudah besar, sudah jadi pemuda, kan, Allah Ta'ala beri kepada dia hikmah dan ilmu, hukman wa ilman. Tuhan kata apa? Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami balas kebaikan orang-orang yang baik. Kata Al-Hasanul Basri, tanda, kata ulama salafus salih, ulama tabi'in ini kata apa? Kata Hasan Basri, man ahsana ibadatullah fi syabibatihi. Dengar ni anak-anak kita semua ni. Siapa dia elok melakukan ibadat waktu dia muda, waktu dia remaja, waktu dia muda, dia ada ibadat kepada Allah Ta'ala, tidak merempit, tidak buat benda-benda yang tak baik, laqahu Allahul hikmata inda kibari sinnihi. Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada dia hikmah, ilmu, kebijaksanaan ketika dia sudah berumur tua nanti. Allahu Akbar. Maknanya tuan-tuan, kita ni nak jadi orang yang baik, orang yang ada hikmah, bukan tunggu tua, di muda lagi, waktu muda lagi kena baik, di tua Allah Ta'ala ajarkan kepada kita hikmah. Masya Allah. Habis, kami waktu muda dulu lara, sekarang ni baru nak insaf, tak apalah. Kita iktiraf dosa-dosa kita yang lalu, mudah-mudahan Allah Ta'ala curahkan hikmah kepada kita. InsyaAllah. Rahmat Allah Ta'ala luas, jangan duduk sempitkan rahmat. Pengharapan kita kepada Allah Ta'ala sangat tinggi, jangan lemah semangat. Baik. Yang keenam, fastaghasahu allazi. Orang yang diunanya tadi, Bani Israel tadi, minta tolong dengan Musa. Minta tolong dengan Musa. Kata di para ulama, jawazu daf'is sa'il. Contohnya, kita ni jalan, tiba-tiba mari lembu mengamuk. Lembu ke kerbau ke, unta ke, nak terkam kita, nak tebok kita, nak tanduk kita dah. Kebetulan masa tu kita ada kayu di tangan, ada golok, boleh kita mempertahankan diri, pukul balik sampai mereka mati kawan tu, boleh. Dia panggil daf'us sa'il. Mempertahankan diri, menyelamatkan diri daripada diserang. Sama ada oleh manusia ataupun oleh hayawan, boleh. Ya, boleh. Cuma dalam masalah Nabi Musa ni, Nabi Musa Qibti tu minta tolong dengan Musa sebab Qibti pula. Yang Bani Israel tu minta tolong dengan Musa daripada ancaman Qibti. Nabi Musa pun tersalah pula, bukan dia nak bunuh kawan tu. Dan dalam ini juga dia panggil yang pertama
yang ke apa tadi, Nabi Musa alaihissalam tolong kawan itu sebab dia minta bantuan. Tulis. Yang ketujuh, boleh kita minta tolong dengan makhluk dalam perkara yang mereka mampu. Ini jangan salah faham. Boleh kita minta tolong dengan makhluk dalam perkara yang mereka mampu. Kita minta tolong orang ni buat rumah, orang ni baiki kereta, orang ni angkat barang, orang ni tolong buat. Tak ada masalah. Tetapi tak bolehnya pergi minta tolong dengan orang yang tidak mampu. Seperti kita pergi minta tolong dengan orang sudah mati. Tok ayah mati, tolonglah aku, anak aku demam. Buat apa? Kalau dia hidup, dia boleh ya bagi jampi. Dia boleh tolong ruqyah, dia boleh tolong bagi ubat. Ini sudah mati pergi minta tolong buat apa? Itu masalah yang berlaku pada kita hari ini. Mana dalam perkara-perkara di luar kemampuan manusia, jangan minta tolong, kita minta tolong dengan Allah. Dalam pergantungan hati kita, dalam doa kita, minta tolong Allah. Dalam perkara urusan kehidupan, boleh kita minta tolong dengan siapa? Ni ada orang marah, mengamuk. Dia kata, ustaz tu cakap, tak boleh minta tolong dengan makhluk, minta tolong dengan Allah. Habis dia ada minta tolong orang buat rumah dia tu. Itu cerita lain, itu cerita kehidupan biasa. Kita pun kena cerdik nak mempertahankan hujah, nak berargumen dengan orang, biar nampak cerdik lah juga hujah. Jangan duk pening sangat kan. Berapa dah kita? 6 dah kan. Kita pergi kepada yang ketujuh. Ketujuh dah ni. Tuan-tuan tanda je lah kan. Yang ketujuh, hadza min amalis syaitan. Musa kata ini semua kerja syaitan belakang ni. Jadi kita kena katakan semua jenis maksiat, semua jenis kemungkaran, semua jenis benda tak baik mari daripada syekh. Syekh apa? Syaitan belakang tu. Memang kerja dia pun nak menyesatkan orang. Jadi semua benda yang tak bagus mari daripada syaitan. Sebagaimana kata dia tadi saya sebut, kata daripada ulama salaf, in kana sawaban fa minallah. Kalau betul aku buat ni daripada Allah, kalau tak betul daripada syaitan. Minni wa minas syaitan. Jadi syaitan jadi mangsa kita lah. Baik. Yang ke-8, yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita tentang qala rabbi inni zalamtu nafsi qatlal kafir alladhi lahu ahdun bi'aqdin la yajuz. Tidak harus kita bunuh orang kafir yang ada perjanjian damai dengan orang Islam. Tak boleh. Macam orang bukan Islam dalam negara kita. Semua tu hak damai-damai belaka. Jadi jangan kita buat, jangan ambil barang dia, jangan khenak kepada dia, jangan. Maka kalau yang kita boleh ambil tindakannya kepada kafir harbi, dia panggil kafir harbi ni, kafir yang kena lawan Islam, itu boleh. Dia panggil hadarud dam. Ketika itu darah dia tidak ada nilai lagi. Tapi kafir-kafir yang lain ni sama je. Kita kena ada toleransi, kena ada ni yang kita panggil non muslim. Kawan-kawan kita ni bukan untuk dikhianati, tapi untuk didakwah. Anda ingat waktu berlaku perang Teluk tahun apa dulu? Mula-mula kita pergi ke belajar di Madinah tu tahun 90 ke, berlaku era tawan Kuwait. Tuan-tuan ingat sejarah. Jadi ramailah tentera-tentera kafir masuk dalam duduk di negara Arab. Maka orang-orang pemuda-pemuda ni pergi duk bom pokok kafir ni. Bom pusat-pusat dia. Biasalah orang muda ni semangat lebih kan. Maka pendakwah-pendakwah kita bangun. Dia kata, tuan-tuan, kita tak nak orang kafir mari negara kita balik jadi mayat. Kita nak mereka balik jadi Islam. Itu sebenarnya bahasa pendakwah. Kita tak nak orang kafir keluar daripada negara kita dengan keranda, maknanya mati kena bom ke kita sendiri. Yang kita naknya mereka balik membawa Islam. Berapa ramai tuan-tuan yang masuk Islam. Tentera-tentera kafir yang masuk dalam negara Arab ini didakwah oleh tentera-tentera Islam. Mereka masuk Islam. Anak sendiri satu hari pergi nak buka puasa rumah kawan. Tiba-tiba mari seorang orang putih besar, tentera US. Dia kata ni US Army ni. Mau panggil apa masuk? Panggil apa mari makan buka puasa kita? Nama dia Umar. Umar, ya, dia tentera, mari sini, atas dia ketenteraan mari.
Duduk sekali dengan orang Islam ni buat baik, dia ajak buka puasa, akhir kali alhamdulillah pada hari dia datang jumpa sekali dengan saya tu, dia sudah berpuasa. Maknanya sudah masuk Islam. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Yang ke berapa? Tuan-tuan tanda lah. Yang terakhirlah kita kata, yang terakhir sekali, tengok Nabi Musa AS buat aku janji tak mau tolong lagi orang-orang yang zalim. Kita pun kena aku janji juga, jangan tolong orang yang zalim. Kezaliman di sini, zalim melakukan benda mungkar dan maksiat dalam negara kita. Itu kita panggil kezaliman yang besar. Kita kadang-kadang kita zalim ni atas persepsi kita lah. Kita nampak orang tu zalim, orang ni lah. Zalim yang besar, orang yang cuba nak menyekat dakwah Islam daripada berkembang dalam negara kita, ini zalim yang besar. Dari sudut agama, dari sudut lain. Nabi SAW pernah dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Nalah kamu bantu saudara kamu yang zalim atau dizalimi. Sahabat terkejut, ya Rasulullah, kita tahulah nak bantu orang kena zalim, tapi bagaimana nak tolong orang zalim? Kan Allah larang, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Nabi Musa pun janji, lan akuna zahira lil mujrimin, aku tak akan tolong orang. Bagaimana kita nak faham? Bantu orang zalim, kita pergi sokong dia? La. Nabi kata apa? Membantu orang zalim, an tahjuruhu au tamna'hu minaz zulmi fa inna zalika nasruhu. Kita bantu dia dengan cara kita sekat dia daripada melakukan kezaliman. Kalau dia berkuasa, banyak buat zalim kepada orang Islam, maka kita jatuhkan dia. Itu dia panggil membantu orang zalim. Tuan-tuan kena pandailah, hadis ini dalam Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maknanya, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudara kamu yang zalim dengan kita hentikan kezaliman dia. Yang mazlum, yang kena zalim tu kita bela dia, supaya tidak berlaku lagi kezaliman ke atas dia. Baiklah. Saya rasa itu 10 pengajaran iktibar yang dapat kita ambil daripada kisah Musa ini. Panjang lagi lah iktibarnya. Cukup setakat itu dulu. InsyaAllah besok, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan tengok apa jadi kepada Musa setelah berlakunya pembunuhan Qibti tadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.